yelah, bila orang tak boleh terima anak kita tu, macam waktu awal-awal arwah suami saya meninggal, saya tak betul. Saya memang, saya rasa macam saya serah diri kat hospital, gila je saya rasa. Tapi fikir kadang mungkin Allah nak jentik saya punya diri saya. Setiap kali saya fikir benda yang tak elok je, saya akan terpandang anak saya. Sembang Wanita Extra, teman setiap wanita, riang tawa. Kembali lagi kita di Sembang Wanita Extra. Hari ini kita bawakan guest yang special sebenarnya. Bila kita dengarkan perkataan autism, benda tu dah menjadi satu norma dalam masyarakat zaman sekarang. Ada yang kata autism ni datangnya daripada genetik dan sebagainya. Hari ini kita bawakan sendiri Puan Afifah Azizan yang diuji di mana anaknya 5 orang, betul tak Puan? Betul. Diuji dengan autistik pelbagai. Ya. Betul tak Puan? Mungkin Puan boleh ceritakan dahulu macam mana bermulanya anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat dan anak kelima tu didiagnose dengan autism. First, tak boleh bercakap. Tak ada two-way communication. Lepas tu, tak boleh urus diri. Even ada masalah makan, picky eater. Dan suka makan benda pelik-pelik. Bukan makanan, sofa apa semua dia telan je. Paling menggerunkan tu lah, dia suka makan kaca. Dia pernah makan lampu Kalimantan tu dia makan. Ya, dia buat macam biskut. Dia buat macam, okey. Ya, lepas tu banyak lagi lah dia suka main air liur, suka ketuk-ketuk kepala, tutup telinga. Okey Puan, kalau kita biasa tengok di social media, ada seorang pun yang tengok pun dah kita tahu dah betapa besarnya ujian. Tapi Puan berbeza pula. Puan diuji dengan 5 orang anak autism yang mempunyai pelbagai-bagai, orang kata, perangainya Puan kan. Macam mana tu Puan? Macam mana Puan kekal tabah untuk mengharungi kehidupan tu Puan? Bukan senang, Mimi tahu bukan senang. Memang susah lah. Awal-awal memang susah sebab saya, lagi satu saya tak boleh accept anak saya autism awal tu. Jadi tapi macam mana pun perangai dia still tak ada perubahan, lagi teruk apa semua kan. Sebenarnya awal memang saya tak betul. Bayangkan kalau macam saya drive, anak saya akan menangis, tantrum dalam kereta sampai dia ganggu lah. Saya rasa macam waktu tu boleh nak lempar je dia keluar. Sampai level tu. Kadang fikir macam nak drive, nak accident diri sendiri, mati diri sendiri pun ada. Kadang fikir. Time tu anak tu umur berapa dan anak yang keberapa tu? Puan Afifah. Sebenarnya paling teruk anak nombor 2 dengan nombor 3. Tu paling teruk lah. Tapi paling lagi teruk yang nombor 2 sebenarnya. Dia lagi mencabar lah. Saya rasa macam even saya pernah kata apa, minta tolong orang jaga. Tak ada orang nak jaga. Sebab waktu tu selepas arwah suami saya meninggal, it's like tak ada orang memahami. Lagi-lagi time tu awal lagi kan Puan, perkataan autism pun kita jarang dengar, tak pernah dengar. Awareness tu kurang. Bila orang tengok anak kita, orang anggap anak kita gila. Tercak akal, bodoh lah, apalah. So that's why saya tak boleh, bila orang kata anak saya autism, saya tak boleh terima anak sampai orang kata pergilah check up apa semua, sampai cikgu pun minta pergi check up saya. Saya tak nak. Sebab saya takut satu, anak saya akan macam orang anggap anak saya tak betul lah. Betul. Sebab dulu orang anggap autism ni macam budak gila. Betul. Orang tengok je orang kata ni budak gila. Dia orang samakan autism tu dengan gila. That's why saya dulu memang tak bawa anak keluar apa semua. Kalau balik kampung pun saya kunci anak-anak saya dalam bilik. Sebab sekali dengan saya duduk dalam bilik. Sebab saya tak nak dia menyusahkan orang lain. Sebab dia makan sofa lah, apa benda-benda batu lah apa, sampai yelah, orang tengok pun kenapa kan anak dia macam ni. That's why saya balik kampung memang saya duduk dalam bilik je.
dengan anak-anak saya. Saya kunci anak saya dia milik. Kita dah cakap bila ibu ni dapat anak, kita mestilah kita nak anak yang sihat kan Puan kan. Macam mana Puan dapat macam detect anak Puan ni macam berbeza sedikit daripada anak-anak yang lain? Saya sebenarnya start dia 2 tahun. Saya memang saya sedarlah kenapa dia tak bercakap lagi. Ni anak yang kedua Puan? Ya, yang anak kedua tu kenapa dia tak bercakap lagi apa semua. Tapi orang sekeliling cakap sekadar nak menyedapkan hati kan. Orang kata tak apa, dia lambat, mungkin dia lambat lagi. Tapi bila sampai 3 tahun, dia ada sepupu dia. Beza 1 hari. Okey. Sepupu dia petau cakap. Dia still tak boleh bercakap lagi. One word pun tak ada. So memang dengan perangai dia lah. Perangai dia yang pelik tu apa semua. Dari situ sebenarnya saya dah start terima. Cuma saya tak mau. Tak expose kat orang. Tak expose satu. Saya tak nak ada kad. Okay, orang suruh pergi check ke apa tu saya tak nak. Okey, faham. Tapi saya dah mula terima yang dia tu lain. Okey. Pasal time tu Puan tengah mengandung ke ataupun? Waktu dia 3 tahun, dia dah ada adik lah. Adik baru lahir. Pernah tak Puan bualkan perkara ni dengan time tu arwah suami Puan lah kan? Sama je. Dia pun macam tak mungkin lah nak kita dia macam pun tu. macam tak boleh nak terimalah benda tu. Tapi itulah. Apa pun bila orang cakap kami kata kita cuba rawatan lah apa kita cubalah. Apa orang kata kat sana elok, kat sini elok, kita pergi. Okey, maksudnya Puan ada orang kata usaha tu Ya, untuk ada. sebenarnya. Tapi still tak ada apa-apa perubahan sangatlah kat anak saya tu. Tak ada. Tak ada perubahan kat dia orang. Malah jadi lagi makin hari tu jadi lagi teruk. Macam dia punya behaviour tu pun, perangai pelik tu pun makin lama makin bertambah. Jadi macam tu lah. Macam. Dan suami saya meninggal waktu anak saya masih kecil. Okey, betul. Lepas tu saya seorang lah. Macam Puan cakap tadi, Puan ada sebut yang time Puan drive pun Puan rasa macam bingit telinga, rasa macam nak tu. Time tu dah tak ada dah lah arwah suami Tuan dah tak ada lah. Waktu dia daripada arwah suami lagi memang, waktu arwah suami ada lagi pun memang dia buat perangai macam tu. Bergaduh dalam kereta, berebut iPad. Lepas tu kalau kalah ngamuk lah. Dalam kan kita biasa kita bagi anak kita gadget kan. Kononnya tak nak bagi ganggu kita. Betul. Tapi walaupun kita bagi pun dia masih lagi dengan tantrum dia. Dia Tak masih tahu dia lagi nak apa. mengamuk. Dia kalah bateri habis, dia ketuk-ketuk. Dia kalah main pun dia ketuk-ketuk. Dia lempar-lempar je. iPad tu tak tahu berapa banyak dah beli kat dia orang. Setiap kali pecah beli baru Dah tu dah 3 orang anak lah Puan maksudnya dah 4 orang anak. 4 orang anak. Waktu tu actually saya memang bagi, saya dah ada 5 lah waktu tu. Waktu saya memang bagi gadget setiap orang. Tapi itulah tak membantu. Orang kata Puan, kita memanglah kita dah bersabar dengan anak. Tapi mesti saya percaya macam Puan cakap, Puan banyak dapat orang kata negative feedback daripada orang sekeliling kan Puan. Apa macam cabaran terbesar sebenarnya? Itulah bila kata apa, orang tak faham anak kita. Orang tak faham keadaan kita, orang tak faham anak kita. Dan orang tak boleh accept lah behaviour dia macam tu apa semua. Bila kadang itulah saya kata, macam saya cakap tadi, sampai saya jarang bawa anak saya keluar. Tapi kalau bawa tu memang kena reda je lah orang nak kata apa, orang nak pandang apa semua. Tapi saya trigger sikit lah bila orang kata anak saya tu tak betul, anak saya gila tu, saya trigger lah. Dia macam, maknanya ada orang yang melemparkan kata tu depan-depan Puan lah. ada. Allahuakbar. Even anak saya kat sekolah pun kawan-kawan dia kata dia sampai jadi kes jugalah, dia pukul budak lah. Sebab hari-hari orang kata kau gila.
kau boleh tahan ke orang kata kau gila? Betul. Jadi dia pun naik tangan lah. Bila naik tangan barulah nak jadi kes sekolah lah apalah. Tapi still anak saya tak abai juga waktu tu. Sekolah tak berapa peduli. Jadi kami cutikan daripada sekolah apa semua. Saya sebab yelah bila orang tak boleh terima anak kita tu, macam waktu awal-awal arwah suami saya meninggal, saya tak betul. Saya memang, saya rasa macam saya serah diri kat hospital gila je saya rasa. Tapi fikir kadang mungkin Allah nak jentik saya punya diri saya. Setiap kali saya fikir benda yang tak elok je, saya akan terpandang anak saya. Secara tiba-tiba saya macam, dia jadi macam, siapa jaga anak aku? Tiba-tiba pula fikir benda yang macam tu. Jadi saya rasa apa pun, saya rasa saya boleh hidup sampai sekarang sebab Allah banyak bantu saya. Allah banyak sedarkan saya. Yang diorang ni bukan, orang kata apa, bukan Beban sebenarnya buat Puan. bukan macam mana cakap, yalah bukan bebanan saya lah. Sebenarnya diorang ada orang kata apa, keistimewaan diorang bagus sebenarnya. Tapi saya yang tak tahu cara nak handle anak saya time tu. Saya tak tahu sebab time tu tak ada orang kata apa, tak ada guide. Ya, Betul. tak ada awareness sangat lah. Tak ada orang nak share pasal anak dia dah baik ke apa. Tak ada benda tu. Jadi memang yang saya duk nampak pun memang yang teruk-teruk. Jadi saya pun fikir, kalau macam ni anak aku pun macam ni ke nanti ke depan bila besar kan. Jadi yang tu sebenarnya menakutkan saya jugalah. Tapi setiap kali apa benda saya nak buat, sebenarnya saya buat teruk kat anak saya. Sangat teruk. Amirul tu paling teruk. Saya pernah buat kat dia. Even saya rotan dia tu patah, saya ambil lagi. Dia macam saya bukan frustrated dengan dia sangat. Saya frustrated dengan apa yang saya dengar. Faham. Dengan perangai dia, main liur, makan tu. Jadi benda tu yang buat saya trigger. Yang buatkan saya memang, kalau tak ada orang halang saya tak tahu lah. Lembek lah anak saya rasa time tu. Memang teruk lah. Tu sebab kadang saya cuba tutup mata, tutup telinga. Sebab saya tak, kadang kita rasa bersalah lah bila kita pukul anak kita kan. Tapi at the end of the day kita manusia kan. Ya. Time itu je lah yang boleh orang kata Puan nak vent you punya anger, Tapi frustration. sebenarnya saya marah tu bukan saya marah ke anak saya. Saya marah ke orang yang tegur. Betul. Saya marah ke orang yang tegur tu yang menyebabkan saya trigger, saya pukul anak saya. Saya sampai saya benci anak saya. Saya cakap saya tak suka dia. Saya cakap saya memang benci kat dia. Ya, orang tak faham. Betul. Orang just cakap saja. Orang tak duduk kat tempat kita. Betul. Orang boleh cakap macam-macam kan Kak, tapi at the end of the day akak yang kena lalui benda tu sebenarnya. Sorry. Susah lah pula bila cakap saya benci kat dia. Tapi itu yang bila pandangan orang tu menyebabkan saya benci kat anak saya sendiri. Bila orang tak faham. Bukan senang Puan, ya Allah. Saya tak tahu. Tuan, akak memang seorang yang tabah Kak.
Saya pasti akak dah banyak kali dah dengar benda ni. Kak bila kehilangan suami akak tu mesti orang kata satu tamparan yang besar sebenarnya Kak. Akak rasa diri akak keseorangan. Macam mana akak bangkit semula Kak? Macam mana akak bangun bila akak cakap akak macam berada kat hospital orang gila? Arwah suami saya meninggal memang saya jadi perangai saya pun pelik lah. Macam-macam benda yang bukan saya punya personality. Betul. Sebelum tu. Tapi Alhamdulillah saya selalu doa. Habis solat ke tak solat, maksud saya bukan time Bukan solat time pun. semayang. Saya still berdoa. Saya doa, ya Allah temukan aku dengan orang yang boleh jaga anak-anak aku. Yang boleh sayang anak-anak aku. Hari-hari walaupun tak kisahlah orang kata kau ni masih dalam iddah. Kau ni masih ni. Kau ni suami kau baru meninggal. Kan? Saya tak kisah orang kata apa sebab saya tak boleh nak tanggung benda tu seorang. Saya tak boleh nak hadap anak saya seorang-seorang. Itu 5 orang nak kena jaga Kak. Betul-betul. Memang hari-hari and then Alhamdulillah. Saya dapat mimpi dululah. Saya dapat mimpi and then saya rasa macam bila saya bersembang dengan suami saya sekarang, saya rasa macam dia klik dengan maksud tu apa yang saya nak tu, apa yang saya minta dekat Allah tu Ada. dia. Dan lepas itu saya tengok dulu dia macam mana. Alhamdulillah dia banyak bantu saya. Dialah tempat saya meluahkan masalah saya, Gundah apa yang gulana. saya fikir apa semua. So dialah tempat yang tempat saya meluah lah sebenarnya. Sebab sebelum ni tak ada orang dengar. Kita just cakap dengan Tuhan je. Tapi bila ada dia tu, dia rasa macam saya punya beban tu macam dapat meluah tu pun dah rasa macam kurang, dah rasa lega sikit. Ya Allah. Sebab sebelum saya tu dapat tak ada bayang. orang nak Mendengar. nak dengar dia. Orang kata saya ni buat perangai lah, saya ni saja-saja buat lah, saja-saja buat gila lah, apalah, orang tak tahu. Apa yang berlaku sebenarnya Kak sepanjang ketiadaan arwah suami tu? Apa yang terjadi dengan akak sebenarnya? Banyaklah. Sebab saya kena handle dia punya segala peninggalan dia apa semua. Saya buat seorang. Tak ada orang tolong. Tu benda paling ni lah, tambah saya nak kena banyak benda yang menyebabkan saya lagi stres. Dengan bank lagi apa semua tu yang menyebabkan saya lagi trigger lah. Saya sampailah. Betul, saya tak tahulah. Saya rasa macam suami saya sekarang ni memang Allah yang hantar. Dia kata, tak apa, saya boleh tolong bawa pergi bank. Dialah tolong bawa saya pergi bank, uruskan dengan bank apa semua. Lepas tu, banyaklah macam rumah saya tak boleh bayar. Saya tak pernah minta orang tanggung anak saya. Jadi banyaklah kesusahan tu, banyak sebenarnya. Banyak. Tapi tak tahulah, saya rasa mungkin Allah dah. Allah masih sayang Orang saya, kata anak-anak saya apa semua, jadi saya boleh hidup lagi sampai betul. sekarang. Allah tak akan uji hamba-Nya kalau dia tahu hamba dia tak mampu nak go through ujian tu Kak kan. Kalau boleh Mimi tahu, arwah suami akak meninggal sebab apa Kak? Stroke. Memang pergi dengan secara tiba-tiba lah Kak. Ya. Dia stroke lah. Meninggal terus. Tapi mungkin bila sekarang akak menceritakan apa yang pernah berlaku dengan anak-anak akak, dengan perangainya yang berbeza, akak cakap tadi ada yang sampai makan lampu, ada yang sampai makan air sendiri. Tapi bila kita tengok sekarang update, anak akak dah berbeza daripada apa yang akak cakap. Mungkin orang yang baru follow akak ataupun kenal akak baru je tak percaya semua benda tu kan Kak. Macam mana boleh berubahnya daripada orang kata autism yang severe kepada sekarang dah mampu untuk orang kata nak menjalani kehidupan harian sendiri? Alhamdulillah, macam saya cakap, Allah makbulkan doa saya. Allah temukan saya dengan suami yang boleh jaga anak saya, boleh bentuk dia orang, boleh besarkan dia orang. Sebab bukan orang semua. tak nak. Astagfirullahaladzim. Betul lagi kalau nak. kita tahu tu bukan anak kita sendiri. Bukannya seorang Kakak time tu autismnya. Jadi sebenarnya waktu peringkat awal saya kahwin dengan dia pun, saya tak tengok anak saya.
Saya macam abaikan anak saya sebab saya tak nak, orang kata apa, tambah stres. Betul. Tambah lagi saya punya stres lah. Tambah lagi stres sebab bila tengok anak, kan kata tadi saya sampai benci anak saya. Bila tengok muka anak saya pun saya jadi menyampah betul. Tak suka sangat dengan anak Kelima-lima saya. orang anak tu Kak. Lepas tu tapi bila dengan dia yang tolong ringankan beban saya lah. Dialah jaga, dialah masak, dialah basuh berak anak saya, dialah semua dia buat. Dialah hantar anak pergi sekolah. Ya, dia semua dia buat. Sampai saya ni, bila saya ni dia kata tak apa awak pergi rehat bilik. Dan dah kahwin dah Kak? Waktu tu kahwin. Dia lah urus semua benda. Sampai saya rasa macam okey, lega sikit. Saya rasa macam okey, ada orang yang tolong tanggung beban saya sebelum ni. Saya ada masa untuk saya baikkan saya punya mental saya lah. Sebenarnya. Bila orang kata ada anak autism ni, kita dah macam dapat tiket masuk ekspres ke syurga. Betul tak Kak? Orang kata tak apalah dia tu anak syurga. Kau tak payah nak ajar dia apa-apa. Macam mana akak sendiri yang dah melalui ataupun pengalaman tu? Okay, permulaan saya terima benda tu. Itu yang membuatkan saya abaikan anak-anak saya. Sebab buat apa saya nak penat-penat mengajar dia orang lagi sebab dia orang dah confirm masuk syurga. Betul. Tapi bila saya berkahwin dengan suami saya sekarang, dia ubah mindset saya. Dia kata dia bukan gila. Orang gila je masuk syurga. Jadi bila dia kan anak saya dah makin elok apa semua, kami buat sharing pada parent lain. Bila dia cakap pasal anak syurga ni, dia terus saya macam aku dulu inilah yang aku buat. Saya biarkan anak-anak saya sebab saya dah rasa lega dia orang confirm masuk syurga. So saya tak buat apa-apa kat anak saya. Saya tak ada motivasi sendiri akak untuk ubah dia. dia. Untuk ubah dia sebab dia orang dah confirm masuk syurga. Tapi sebenarnya term tu sangatlah tak baik untuk saya sebenarnya. Tak tahulah untuk parent lain, tapi untuk saya tak baik. Bila term anak syurga tu membuatkan saya rasa relax. Bukan relax, macam saya abaikan lah. Saya tak perlu nak ajar dia solat. Saya tak perlu nak ajar dia belajar baca buku ke apa benda ke, perangai dia ke apa benda ke. Memang saya tak buat apa-apa. Saya tak tegur dia ke apa benda ke, menyebabkan dia bertambah lagi teruk. Time tu anak-anak akak semua dah umur berapa? Waktu tu dah Amirul 7, 8. Dah besar juga lah Amirul kan? yang paling ni 8. So memang tu membuatkan saya sedar lah bila suami saya cakap macam tu. Diorang bukan tiket syurga. Diorang bukan gila. Menyebabkan saya salah lah. Itu sebab anak saya lagi teruk. Bila saya kata anak saya terima pendapat orang kata anak saya tu anak syurga, anak saya makin teruk sebenarnya. Sebab saya tak buat apa-apa. Jadi macam mana permulaan orang kata nak mengubah sebenarnya anak akak daripada berperangai yang macam kita kata sukar dibendung lah, orang cakap kan, yang cabaran yang sangat tinggi kepada sekarang ni? Banyak. Tapi banyaknya suami saya lah yang buat. Tapi permulaan tu macam gadget kami tarik. Ya, sebab bagi pun dia pecah juga. So kami tarik gadget. Saya start bila dia first saya nak bersama dengan anak saya. Saya rasa saya nak bersama anak saya bila suami saya cakap, Amirul boleh buat ni. Dia buat macam ada mini daripada plasticine. Dia buat ada karakter lah. So saya pun macam, saya terkejut lah. Lepas tu dia cakap, dia lah banyak positifkan saya tentang autism. Dia kata, Amirul ni pandai ni. Arif pandai ni. Saya macam, ya ke anak aku pandai? Betul. Saya macam awal tu, saya tak diterima anak saya pandai. First time orang cakap anak saya tu pandai. Selama ni gila, bodoh semua keluarkan Kak. Saya sampai dia umur 14 tahun, baru saya sedar. Saya salah sebenarnya. Anak aku pandai.
start betul bila suami saya kata, "No, Amirul, you can do it." Dia ada buat video, cik sekolah suruh buat video tentang tentang apa Organ apa dalaman. organ bukan sekolah suruh buat video lain, tapi dia kata dia nak buat video tentang skin. Dia nak Okey. cerita pasal kulit. Saya waktu tu saya memang dah give up dah. Saya kata, "Kenapalah cikgu ni?" Saya marah kat cikgu lah. Marah kat cikgu saya marah kat suami saya sama. Sebab aku yang penat nak kena handle benda ni, nak buat video ni. Lepas tu bila suami saya kata, "No, Amirul, you can do it. Apa tu, you do whatever you want. I will tell your teacher." Cakap macam tu. Lepas tu anak saya tiba-tiba nampak berubah macam, "Oh, I want to do about skin." Okey. Lepas tu saya kata, waktu tu saya dah memang, sebab bila mindset kita, Kata anak kita tak boleh. ya, kata anak kita tak boleh, kita akan memang takkan boleh. Faham? Jadi bila dia nampak suami saya lah, ayah dia macam yakin dengan dia, kata dia boleh, dia tu buat dia cari video, dia buat research sendiri tentang skin. Dia ambil video ni video sebab setiap video sebenarnya kalau yang kat tu dia just share part-part saja. Betul. Dia buat whole. Dia buat semua. Dia cerita complete. Lepas tu bila dia menang tu baru saya kata, dia menang. Dia lagi bagus daripada budak SPM lah. Pasal sampai cikgu dia pun tengah-tengah lah tengok video dia. Saya pun tak jangka dia menang tu. Bila menang, aku kata, oh, aku salah sama ni. Sebenarnya anak aku pandai. Dia Sebenarnya sama anak je. aku boleh, ya. Saya punya tu, terus saya ubah saya punya ni, mindset saya ubah. Saya terus bersama-sama dengan anak saya. Saya buat aktiviti dengan diorang. Saya start dari situ lah. Sebelum tu saya banyak suruh anak saya yang sulung tu. Engkau jaga, tolonglah adik kau punya kerja sekolah apa semua. Sebab saya tak nak. Memang tak nak ambil tahu pun kalau ikutkan. Sebab saya tak nak tambah stres saya lagi. Lagi jadi teruk. Sebab kahwin dengan dia ni pun cabaran banyak jugalah. Sebab dia jaga anak. Betul. Dia ambil kata apa? Dia sambil kerja kat rumah. Dia jaga anak pula lagi. Dia urus semua benda. Tapi still kami punya pendapatan tak adalah besar. Betul. Tak ada orang nak tolong. Tak ada siapa. Yelah, tak ada orang. Dia macam ni lah. Pada muka kau. Siapa suruh kahwin dengan janda nak 5? Dia umpama macam tu lah. So bermulanya daripada anak akak buat video skin tu sebenarnya. Daripada akak nampak potensi diorang semua. Ya. Daripada situlah banyaknya. Saya sedar start daripada situ. So saya buat pada semua. Saya mula buat pada semua anak saya. Dan saya belajar satu. Oh, kena buat macam ni. Oh, kena macam ni. So saya belajar. Daripada situ saya adalah ilmu tentang cara nak jaga budak, nak handle budak-budak autism. Dan saya buat sharing. Maksudnya bukan anak akak saja yang belajar, tapi akak pun sebenarnya belajar something. Ya, saya pun belajar. Kak, orang cakap akak, bukan senang kan, macam akak cakap lah, bukan senang lelaki nak terima kita. Apatah lagi bila akak cakap, time tu keadaan akak pun macam haywire juga. Macam mana suami akak yang sekarang ni ajak akak kahwin sebenarnya? Sebenarnya saya yang paksa dia kahwin. Kahwin kau kahwin paksa lah ni kak. Kalau tak nak kahwin, saya kata saya lari. Saya ugut lah. Sebab saya dah tak boleh handle. Saya dah tak boleh. Saya dah tak betul. Sampai sebab saya nampak dia boleh urus anak saya. Dia boleh layan. Tak ada orang nak layan anak saya. Maksudnya siapa sebenarnya suami akak ni? Adakah daripada kawan-kawan ke? Tak adalah. Tak tahulah. Dia Facebook Strangers lah sebenarnya kak. Tak tahu. Dia jadi macam ter-add friend, tersembang, Tapi tak ada Tuhan. Jodoh kan kak? Daripada Facebook lah sebenarnya pengenalan tu. Sebab dia pun kata dia time tu dia memang cari isteri juga. Cuma tak sangka dah ada anak tu. Sangka sebab 5 orang anak kak. Sebab saya tengok dia sembang dengan anak saya. Dia boleh layan. Waktu kenal dia tu anak saya dah boleh kata apa, cakap sikit-sikit. Tapi
English lah. Sebab saya pula waktu tu saya tak boleh English. Saya tak Okey. pandai. Ah. Sebab tu saya tak banyak cakap dengan anak saya. Anak saya pun macam Tak banyak. Dia tak boleh nak abai, berkomunikasi dia pun abaikan saya jugalah. Dia tak nak sembang dengan saya. Yelah. Tapi dengan dia boleh layan sampai sejam 2 jam. Saya macam tak ada Beza. orang layan aku macam ni. Sebab tu saya pegang dia. Sebab tu kau kena kahwin dengan aku. Kalau tak sebab tu saya pegang dia. Orang kata apa pun saya yakin dialah jodoh saya. Saya tak tahu dia dapat feel tu. Sebab saya memang minta dengan Allah. Tapi bila dalam adalah yang lain-lain tu pun, tapi yang orang lain tu dia tak mencapai saya punya Piawaan. Gitulah kau pun ada capai standard juga. tak sampai standard tu. Ya. Sebab dia sebab waktu saya keluar dengan dia, anak saya masih pampers 7 tahun time tu saya kenal dia. Anak saya masih pampers. Dia tolong salingkan pampers anak saya. Sebab tu saya rasa macam bolehlah jadi lelaki. Bolehlah jadi lelaki. Aku pegang je lah dia ni. Okay Kak, orang cakap kan ada satu anak yang macam kita kata istimewa lah. Yang berbeza sedikit pun dah boleh mampu buat kita rasa macam ya Allah. Tapi akak 5 orang kan, pernah tak akak macam orang kata menyalahkan diri sendiri? Sebab aku ke anak aku jadi macam ni? Pernah tak terlintasnya perkara tu dalam minda akak? Adalah juga. Kita tahu kan waktu kita remaja apa semua, kita ada buat dosa kita apa semua. Kadang terfikirlah juga benda tu. Tapi macam mana? Kita dah dapat yang tu. Kena terima. Lepas tu kena do something lah. Tapi apa pun saya punya mental saya punya cara saya berfikir apa semua. Semua berubah kerana suami saya. Alhamdulillah. Kerana dia lah bantu saya ubah saya punya mindset saya apa semua. Dia lah buat saya rasa macam autism ni bukanlah bebenan yang teruk sangat. Betul. Kita masih boleh, orang kata apa, kita masih boleh ubah dia orang jadi macam budak-budak biasa. Dia lah yang banyak ni. Sebab kalau saya dulu memang saya tak nampak harapan pun kat anak saya. Saya kata, lepas arwah suami saya meninggal tu, saya kata, sudahlah, aku kena jaga dia sampai matilah ni. Allah, faham perasaan tu Kak. Sebab saya memang tak nampak future, tak. No. Kalau perangai macam tu, awak rasa? Ya. Nampak ke harapan tu? Kita kena jaga sampai tua lah. Betul. Tapi, bila dia ubah tu satu-satu ubah, saya kata, boleh rupanya. Dia bukanlah kurang upaya lah orang kata Kak. Benda yang apa yang Kak takut selama ni sebenarnya hanyalah mitos mata-mata je. Betul. Sebab anak saya teruk dulu. Tapi bila dia suami saya buat tu, walaupun kadang kena pekakkan telinga, tutup mata. Sebab apa tu Kak? Yelah dia nak train anak dia apa semua kan, daripada buat perangai macam tu apa semua, macam budak-budak tak betul apa tu. Sekarang boleh behave elok apa semua, boleh jadi macam biasa. Allah. Even dia orang boleh jaga diri dia orang masing-masing. Kami boleh pergi honeymoon berdua. Oh boleh Kak Ya. Kami dah berapa kali. Sekarang dah berapa dah umur Amirul Kak? Sekarang Amirul 20 tahun. 20 tahun dah. Ya Allah, dah lama dah perjuangan akak sebenarnya. Kak, bila kita cakap sekarang, Mimi fahamkan akak pun sekarang dah tubuhkan apa orang kata NGO Ya, betul. kind of macam akak boleh ceritakan sebenarnya apa benda yang akak tengah lakukan dengan suami sekarang. Yalah, daripada akak kan dah pernah lalui perkara tu. Mungkin benda tu orang kata, betul lah macam akak cakap, orang dulu rasa bila ada anak autism itu pengakhiran lah, anak aku takkan berubah. Tapi akak pun sekarang pernah lalu itu dan akak nampak anak akak berubah. Dan benda tu akak ada tak memperluaskan ilmu tu sebenarnya? Ya, sebab kita tahu kan bila jaga anak autistik ni memang mencabar sangat. Saya faham lah bila parent mengeluh apa semua. Jadi bila suami saya tubuhkan Persatuan My Autism Kebangsaan ni dan Tuah Akademi, sebenarnya sebab semua start
daripada saya rasa macam saya perlu share. Betul. Sebab saya rasa macam diorang ni masih ada masa depan. Saya tak nak diorang, orang kata apa, hilang arah tuju. Betul. Sebab macam katalah bila kita tak ada. Macam saya baru seorang tak ada. Arwah suami saya tak ada. Hidup Tu dah pun dah jadi hilang macam arah. mana dah. Mm-mm. Jadi tak susahlah untuk Betul. orang nak terima anak kita, nak jaga anak kita. Jadi start dari situlah saya mula buat sharing apa semua, dan tertubuhnya Tuah Akademi tu secara tak sengaja sebab nak orang kata apa? Nak Nak share berkongsi. pada nak share Ha-ha. pada parent. Sebab awalnya tu kami buat tak ada, kami buat share kosong-kosong macam tak ada, Setakat sharing sahaja. setakat sharing je. Tapi Ha-ha. sampai menyebabkan suami saya jadi sakit lah. Oh. Ya, dia pula sakit, penat. Yelah, penat, Nak tak urus sihat. anak orang apa Betul. semua. Jadi start dari situ kami start charge lah sikit. Itu satu pekerjaan jugalah kan Ya, sebenarnya, dah Kak. jadi Komitmen kerja. dah. Kak, bila kita cakapkan sekarang, berapa ramai dah sebenarnya Kak bantu dalam Tuah Akademi? Tuah Akademi Tuah kan? Akademi. Di bawah naungan Tuah Akademi tu. Ramai sebenarnya. Ratus-ratus lah. Nak dekat 1,000 juga lah. Dah berapa tahun dah? Saya start sharing waktu PKP. Oh, PKP mula. Rasanya dalam dah 6 tahun macam tu dah juga kan Kak sebenarnya? PKP 5-6 tahun sebab juga. time tu kan Betul. orang dah tak tahu nak buat macam mana ni. Aku nak kena handle anak aku. Start dari situ lah. Kita start panggil, okey datanglah rumah kami, tolong ajar apa semua. Start dari situ lah. Macam tadi akak cakap Amirul sekarang mampu buat video cakap pasal skin. Apa lagi perubahan anak akak selain Amirul Kak? Ada tak selepas dia berjumpa suami? Yang paling banyak perubahan adalah Amirul lah, sebab dia kena paling teruk. Dia paling teruk sebenarnya. Dia actually macam Amirul contohnya kan. Dia boleh cuci aircon, perbaik aircon. Leaking kan, aircon leaking apa semua dia yang buat. So kereta tukar bateri ke apa benda ke, macam baru-baru ni dia tukar lampu lampu kereta tu. Dia boleh tukar. Lepas tu banyak sebenarnya yang dia boleh masak, boleh jaga adik dia, boleh. Dia actually macam sekarang kami tengah train dia untuk jadi macam terapis lah contohnya. Macam terapis lah. Dia handle budak-budak autism yang besar. Okey. Ya, dia dia handle boleh dah. Dia handle budak yang lagi tua daripada dia. Okey. Kak, macam cara dia berkomunikasi dah macam biasa dah lah ya Kak? Ya. Cuma dia ada limitation dia lah. Dia bahasa Inggeris laju. English, faham. Bahasa Melayu dia kurang sikit. Anak-anak akak yang lain pula macam mana? Alhamdulillah anak yang lain pun sama, sebab dia orang dah nampak yang abang. Nampak dah abang kena macam mana. So yang lain pun contoh lagi satu yang teruk, anak saya yang autism ADHD. Ya, memang buas, tak reti duduk diam. Tak boleh duduk diam sampai pecah kepala ke apa benda tu pun still dia hyper lagi lah. Dia macam tak serik benda tu. Okey. Tapi Alhamdulillah sekarang bila suami saya train dia, sekarang berjalan pun slow. Dia cuba. Dia tak adalah macam lompat-lompat apa semua ni. Tak adalah. Nak panjat tangga ke apa, terjun, tak adalah. Alhamdulillah. Then macam Arif yang anak nombor 3. Dulu dia suka ketuk-ketuk telinga dia apa semua kan. Tutup telinga ke apa, lari. Kalau tengah mall ni, jalan mall ni, kan dia ada trigger dengan sound yang dia tak suka, dia akan lari je. Tak fikir, tak tengok kiri kanan Kak. Dia tak fikir kita lah. Dah tak fikir. Dia fikir dia nak selamatkan diri dia je. Dia lari je. So tapi sekarang Alhamdulillah dia dah boleh kontrol benda tu. Dia dah tak tutup telinga dia apa semua, dah tak ketuk-ketuk ke apa, tak ada. Even kalau adik dia menjerit kat tepi telinga dia pun, nyaring pun, dia still boleh kontrol. Dia boleh tahan. Dia kalau tanya dia dia kata dia sabar. Dia sabar. Lagi? Kesemuanya anak akak lelaki ke Kak? 4 orang lelaki, seorang perempuan.
Yang Oh, autism. yang autism. Yang paling teruk adalah yang kecil sekali lah. Kecil sekali tu semua yang ada dekat abang dan kakak dia ada kat dia. Semua dekat. Oh. Dia gigitnya. Dia ni selalu kalau dulu saya takut dengan dia. Kalau dia start macam meltdown tu, nasib baik alhamdulillah anak saya tu memahami. Semua pakat datang. Tolong mak Dia dia. orang lah kena gigit. Dia orang tak bagi saya kena gigit. Wah. Dia tahu kalau anak saya start meltdown, dia akan gigit orang. Kak, orang ni meltdown, boleh meltdown sebab apa Kak? Apa yang trigger dia untuk meltdown? Kak, apa-apa je? Banyak benda yang buat dia trigger lah. Contoh macam anak saya yang tuah tu, dia mata. So kalau dia tengok ada benda yang dia tengok Tak suka. dia tak ni, ataupun kadang mungkin keadaan panas, dia akan meltdown. Ya. Sebab tu kami kadang kat rumah 24 jam aircon. Memang teruk sikit lah. Memang terus. Memang banyak jugalah Kak sebenarnya kita nak membesarkan dia orang ni Kak. Sampai saya sampai macam yang kecil ni, kami dulu tak tidur malam. Sebab kena bawa, kadang kena dokong dia, kadang kena bawa dia naik kereta, pusing KL lah, pusing KL sampai subuh. Sampai subuh balik, urus adik yang lain-lain pula. Nak pergi sekolah. Time tu, waktu dia teruk tu, yang lain masih lagi macam suami saya lah kena masak apa semua. Dia masih urus lagi. Yang last sekali tuah. Nama dia lah ni Tuah Akademi ni, dia lah. Tapi alhamdulillah sekarang dia dah banyak sangat bagus dia. Perubahan dia. Dia dah tak, meltdown hampir tak ada. Oh, dah kurang lah Kak. Meltdown hampir tak ada. Ya Allah. Tantrum tu sikit-sikit tapi kita boleh kontrol dia. Abang dia apa semua, kakak dia pun dah tahu nak kontrol dia. Masalah makan ke apa benda semua dah settle. Settle Kak, ya Allah. Kita nak kena tahu cara je macam mana nak cater dia orang sebenarnya. Kak bangga tak Kak bila tengok anak-anak Kak sekarang? Sebenarnya saya bangga dengan diri saya. Betul. Sebenarnya lah kredit tu kena diberi pada parents juga. Sebab daripada dulu saya rasa macam diri saya ni, orang kata apa, nothing. Saya ni bodoh lah, apalah. Saya rasa yelah, saya tak capable, tak ada apa. Tapi bila anak saya sampai ke tahap sekarang, rasalah macam proud kat diri sendiri. Sebenarnya aku boleh ubah dia orang juga. Walaupun dengan bantuan suami. Betul. Suami saya yang banyak bantu. Tapi saya pun sama-sama contribute untuk anak saya punya perubahan. Pembelajaran juga. Akak kan diuji dengan orang kata 7 orang anak tapi 5 orang anak tu autism kan. Pernah tak akak rasa trauma nak mengandung lagi? Mungkin anak akak pula yang baru akan diuji lagi. Okay, untuk saya yang sekarang. Untuk saya yang sekarang, saya tak takut untuk mengandung lagi. Dan saya tak takut kalau saya dikurniakan anak autism lagi. Lillahi, saya tak rasa takut tu. Sebab kerana saya dah tahu macam mana saya nak handle anak saya dah tahu keistimewaan dia orang, saya dah tahu apa yang dia orang boleh buat apa semua. Saya boleh terima. Yang saya takut tu Caesar. Yang dia takut time nak beranak tu. So akak semua Caesar lah Kak? Kan dia normal? Anak dengan suami ni je Caesar. Caesar. Sebab yang anak nombor 6 tu jantung. Dia ada masalah jantung. Menyebabkan Caesar tu, second pun kena jugalah. Anak jantung tu okey Kak? Alhamdulillah sekarang dia okey. Tapi dia tak ada kena autism lah, apalah, tak adalah. Tak ada. Even dia sebenarnya sekarang dia umur 10 tahun. Dia pun bantu kami juga sebenarnya untuk jaga budak-budak autistik. Kami kalau buat kelas ke apa kan, dia lah tolong jaga budak-budak ni. Macam Walaupun umur 22 tahun, dia boleh jaga. Dia tahu macam mana nak sebab dia tengok kami macam mana kami handle budak apa semua. So dia pun buat benda yang sama. Okey lah Kak, akak ada nasihat kan untuk mereka yang sedang melihat ni, mungkin sebenarnya sedang lalui perkara yang sama sebenarnya dengan akak, yang mungkin sekarang tengah berada dalam fasa denial, ya anak aku ni berbeza sedikit daripada orang lain. Akak yang dah pernah lalui tu, mungkin akak ada nasihat. Sebab denial ni kalau kita cakap pun
kita nasihat ke apa pun orang tak nak dengar, dia stay tak nak dengar. Tapi bagi saya lah, jangan rasa tak ada harapan. Macam dunia ni dah stop kat situ lah. Jadi saya rasa cuba cari juga orang kata apa-apa yang boleh bantu anak kita. Jangan rasa putus asa, teruskan usaha. InsyaAllah anak tu akan berubah. Dan bila anak tu berubah sebenarnya, dan dia orang boleh improve banyak benda dalam harian, kita pun akan senang. Actually nak cakap, saya queen kat rumah. Saya tak buat apa kerja sekarang. Itulah orang kata macam saya rasa nikmat dia. Bila saya susah dulu, senang sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia suka terjun tempat tinggi. Dia suka macam, kan kata dia tak tahu sakit tu. Dia walaupun kepala ni dah Pernah pecah lah Kak? Bukan pecah, dia Berjahit. gores. Gores. Nampak tengkorak dia. Dia still boleh main. Dia still boleh main. Saya jadi sebab dia tak bunyi nangis. Bila kita tengok tu, macam nak terkeluar lah jantung tu. Even macam anak saya yang kecil sekali ni pun tergores. Dia punya dia nak kupas dia punya kulit yang tergores tu. Allah. Saya ni jenis ni takut darah sikit. Ngilu kan? Jadi saya yang menjerit. Dia macam muka dia macam, Kenapa mak aku ni? kenapa mak aku ni jerit-jerit. Pada parent, pada ibu bapa yang ada anak autism, jangan pernah rasa putus asa. Boleh, sebenarnya kami ada orang kata kami tubuhkan Tuah Akademi ni untuk ibu bapa yang ada anak autism. Sebab kami yakin dengan teknik kami boleh perbaikkan anak autism ni sepantas 1 hari. Kami ada teknik tu di mana anak-anak ni boleh berubah, boleh jadi baik, bagus, dengar cakap, boleh makan dengan apa yang kita sediakan dalam masa 1 hari. So pada parent yang orang kata rasa macam lelah, penat, selalu gaduh suami isteri apa semua kerana anak autism, boleh datang kat kami. Sebab kami pernah ada kes di mana suami isteri pernah nak bercerai. Saling Duduk, kadang lari duduk jauh-jauh, tak nak duduk dengan anak. Sekarang dah tukar mindset. Aku nak duduk dengan isteri dengan anak aku sebab aku nak improvekan anak aku lagi. Alhamdulillah kami ada Adalah kes Kak macam tu. kan. Ya. Maknanya apa yang Kak cakap ni bukanlah sekadar kata-kata je Kak. Ya. Semuanya dah ada buktinya. Ya. Sudah tak sedar sebenarnya dah lama dah Mimi berborak dengan Kak Afifah sebenarnya daripada akak. Orang kata permulaan akak tak dapat nak menerima anak akak sehinggalah sekarang betapa bangganya akak dengan perubahan anak-anak akak kan. Dan Mimi percaya apa pun ujian yang datang dalam hidup kita perlu teruskan dan jangan pernah akak cakap putus asa. Sekali Mimi nak cakap terima kasih sebab sanggup menghabiskan masa, meluangkan masa dengan kami di Sembang Wanita Extra, dan semoga apa yang dikongsikan pada akak hari ini menjadi iktibar ataupun menjadi pengajaran sekaligus dapat membantu mereka yang sedang melihat. Terima kasih sekali Kak. Kita berjumpa lagi di episod yang seterusnya hanya di Sembang Wanita Extra, teman setiap wanita. Bye. Sembang Wanita.